Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okay, hari ini Cikgu akan menyambung lagi sesi penerangan Cikgu untuk bab kemahiran berunding, subtopik kemahiran berunding. Okay, untuk hari ini Cikgu akan jelaskan tentang strategi dan taktik perundingan. Okay, jadi untuk mengetahui lebih lanjut berkaitan dengan strategi dan taktik perundingan, kita jumpa sebentar pula. Okey anak-anak pelajar, berkaitan dengan topik hari ini, ya, apa yang akan Cikgu kongsikan ya, adalah di bawah anak topik strategi dan taktik perundingan. Okay, untuk anak topik pada kali ini, ya, objektif kita ya, diharapkan di akhir sesi video nanti para pelajar dapat menjelaskan ya, apakah strategi dan taktik yang terdapat dalam perundingan. Okey. Kita lihat ya, strategi yang pertama kita ada good guy, bad guy, ya, watak baik dan watak jahat. Ya, tapi dalam singkatan dia tulis good guy, bad guy. Apa itu good guy? Apa itu bad guy? Okey, merupakan taktik yang digunakan oleh satu pasukan ya, yang mempunyai dua ciri yang berbeza. Ya, ada baik dan tidak baik. Okey, yang mana di sini tujuannya adalah untuk mempengaruhi pihak lawan ataupun pihak yang diajak berunding untuk menerima perundingan yang dijalankan ataupun untuk menerima keputusan yang dibuat. Okey. Bagaimana ia berlaku? Okey. Bad guy ya, kamu kena ingat ya, bad guy and good guy ini dia adalah satu pasukan yang sama. Kedua-duanya dari pasukan yang sama. Cuma mereka hadir dengan dua watak yang berbeza lah. Ya, macam lakonan. Okey. Jadi bad guy di sini ya akan bertindak kasar, ya, agresif dan keluar dari perundingan. Jadi cara yang pertama yang memainkan watak bad guy ini dia akan memainkan watak jahat ya, bertindak kasar, ganas, agresif, ya, marah, meninggikan suara ya, dan cuba untuk keluar daripada perundingan yang dibuat. Okey. Kemudian dalam masa yang sama good guy akan muncul. Good guy akan muncul di sini sebagai penyelamat yang akan menunjukkan watak seolah-olah cuba menyebelahi dan memujuk pihak tersebut ya untuk bersetuju dengan perundingan. Jadi good guy di sini dia sebagai penyelamat keadaan. Okey, sebab yang bad guy tadi dia telah menimbulkan satu keadaan yang tidak selesa ya, sebab dia sudah berada dalam keadaan marah ya, dia sudah bertindak agresif. Jadi good guy dia akan cuba menyelamatkan keadaan dengan memainkan watak baik ini ya, cuba menenangkan keadaan dan memujuk pihak lawan supaya menerima ataupun bersetuju dengan apa yang telah diputuskan ataupun keputusan yang telah dibincangkan dalam perundingan. Itu satu taktik yang pertama. Good guy, bad guy. Satu pasukan yang sama membawa dua watak yang berbeza. Satu good guy dan yang kedua bad guy. Ya, tujuannya untuk mempengaruhi pihak lawan supaya bersetuju dengan keputusan yang dibuat dalam perundingan. Okey. Taktik yang kedua dinamakan sebagai nibbling. Okey. Nibbling ni pula ya, dia merujuk kepada taktik di mana pihak yang menguasai perundingan akan meminta sedikit demi sedikit selepas setiap permintaan dipersetujui. Nibbling ni dalam bahasa Melayunya minta sedikit demi sedikit. Ya, yang mana di sini ya, pihak yang terlibat dalam perundingan akan memberi tekanan kepada pihak lain supaya memenuhi permintaan lain dan syarat-syarat tambahan yang bukan merupakan tujuan asal perundingan. Okey, di sini ya, nibbling ni maksudnya pihak yang menguasai perundingan
Okey, dia akan cuba meminta permintaan ataupun membuat permintaan kecil di luar daripada tujuan asal perundingan lah, ya. Okey, contohnya pihak A dan pihak B. Pihak A ni dia telah mendapat kontrak yang ditawarkan. Okey. Jadi untuk dia pihak A ni dia akan cuba, ya, selain daripada kontrak sebab dia telah menguasai iaitu dapat kontrak tersebut. Jadi yang pihak satu lagi ni dia akan cuba pengaruhi satu pihak lagi, ya, dengan cara dia cuba membuat permintaan kecil. Okey, jadi contohnya kalau kamu ingin kontrak ataupun ingin dimasukkan dalam kontrak tersebut, okey, ataupun boleh selain daripada kontrak ini siap sepenuhnya, okay, boleh tolong siapkan ataupun boleh tolong perbaiki tandas bahagian pekerja yang kurang yang telah rosak sekarang. Okey, ataupun boleh cuba bina laluan pejalan kaki. Tambahan-tambahan lain selain daripada apa yang utama yang dibincangkan dalam perundingan. Okay, sebab apa? Sebab dia yang menguasai perundingan tersebut, ya, pihak yang satu lagi itu dia ada kuasa di situ, ya, untuk contoh memilih kontraktor yang dia mahu, ya. Jadi mana kontraktor yang telah dipilih, di situ dia akan gunakan pengaruhnya untuk meminta permintaan kecil, ya, yang bukan tujuan asal perundingan. Jadi pihak yang terlibat tadi, ya, dia akan cuba memenuhi. Ya, dia akan cuba memenuhi lah. Yang penting dia akan dapat apa yang utama tadi. Ya, perundingan yang utama. Okey, itu nibbling. Ya, meminta sedikit demi sedikit. Okey. Seterusnya, trial balloon. Trial balloon di sini dia merujuk kepada taktik cuba memancing perhatian pihak lawan dengan satu cadangan untuk menyelesaikan isu perundingan. Okey, digunakan untuk menguji pihak yang terlibat tentang komitmen dan perhatian serius dalam sesuatu isu. Okey, pun digunakan untuk memastikan pihak yang berunding sanggup menerima atau tidak satu-satu cadangan atau ingin menamatkan atau meneruskan perundingan. Okey, trial balloon ini dia dalam perundingan itu dia cuba memberi satu jalan penyelesaian. Okey, dan pihak yang memberi jalan penyelesaian itu dia akan tengoklah respon pihak-pihak yang terlibat. Okey, mereka setuju atau tidak. Okey, mereka akan teruskan perundingan atau tidak. Dia mulakan perundingan dengan membawa satu cadangan untuk menyelesaikan masalah yang akan dibincangkan. Itu trial balloon. Okey. Taktik seterusnya adalah red herring. Okey. Red herring ni pula adalah, ya, mengalih perhatian pihak lawan dengan mengemukakan isu lain yang menyebabkan pihak lawan tertumpu kepada isu lain dan lupa kepada isu utama. Okey, sebenarnya red herring ni biasa kita lakukan setiap hari, boleh dikatakan. Okay, contoh paling mudah adalah tindakan anak kecil yang menangis apabila kemahuannya tidak dipenuhi. Contoh situasi di mana kamu dapat keputusan, ya, ibu kamu marah apabila kamu tahu kamu dapat keputusan yang kurang cantik lah, ya, yang tidak bagus. Okey, jadi kamu kena bebel. Cara kamu untuk lari daripada isu tersebut, tiba-tiba kamu keluarkan isu sampingan lain. Tiba-tiba kamu kata, mak-mak jiran sebelah tu kan, ada di rumah diorang 1 minggu sudah. Menyebabkan ibu kamu tertumpu kepada isu tersebut dan lupa kepada isu yang utama tadi tentang keputusan kamu.
Okay, kamu mengalihkan perhatian pihak yang kamu ajak berunding dengan membawa kepada isu lain. Jadi pihak yang diajak berunding akan tertumpu kepada isu tersebut dan lupa kepada isu utama. Ini red herring. Seterusnya, red herring ini dia sesuai bagi perundingan yang terikat dengan peruntukan masa lah. Maksudnya apabila masa yang ada itu tidak panjang, maka kamu bolehlah gunakan kaedah ataupun strategi red herring. Seterusnya, taktik seterusnya adalah outrageous. Ini yang contoh yang saya sebut tadi lah, outrageous. Yang mana merupakan strategi psikologi yang dapat mengganggu emosi atau perasaan orang yang berunding supaya menerima tawaran yang dirundingkan. Di sini melalui tingkah laku yang keterlaluan dan berlebihan menyebabkan pihak lawan tidak senang hati dan kasihan. Contohnya dengan marah yang keterlaluan, menggunakan nada sedih ataupun menangis, rujukan yang melampau. Maknanya tingkah laku yang keterlaluan untuk kamu mendapat apa yang kamu mahukan. Ini contoh yang tadi itulah tindakan anak-anak kecil yang menangis apabila kemahuan mereka tidak dapat dipenuhi. Contoh yang biasa. Kalau di pasar raya, anak-anak kecil bawa anak kecil apabila dia mahukan sesuatu, dia akan terus berhenti dan tidak mau bergerak. Ataupun dia terus berteriak menangis di situ, menyebabkan yang parent tadi dia lihat tindakan anak tersebut, dia rasa kasihan ataupun dia rasa tidak sampai hati. Ataupun dia rasa malu dengan tindakan anak itu yang tiba-tiba dia bising, teriak dalam kompleks tersebut. Jadi dia akan berhenti permintaannya. Itu outrageous. Seterusnya kita ada apparent withdrawal. Apa itu apparent withdrawal? Taktik menarik perhatian pihak lawan dengan menurut dan memenuhi permintaan dengan menyatakan tidak berminat untuk berunding dan ingin menarik diri. Yang mana tujuannya adalah untuk mengikat supaya pihak satu lagi akur dengan keputusan yang ditetapkan. Teknik apparent withdrawal ini adalah satu teknik apabila pihak yang diajak berunding itu menyatakan dia tidak berminat untuk berunding dan cuba menarik diri daripada perundingan. Ini berlaku apabila permintaannya tidak dapat dipenuhi. Jadi untuk mempengaruhi pihak lawan, dia cuba menyatakan bahawa dia sudah tidak berminat sebab keputusan itu tidak memihak pada dia dan akan menarik diri. Jadi pihak yang satu lagi, apabila dia lihat keadaan ini, kerana dia tidak mahu perundingan itu terbatal ataupun berjalan dengan tidak baik, dia akan cuba akurlah dengan keputusan yang telah ditetapkan. Dan yang terakhir kita ada limited authority. Limited authority ini adalah satu tindakan di mana kamu menyatakan kepada pihak lawan bahawa pihak yang berunding itu tidak mempunyai kuasa untuk membuat keputusan. Digunakan apabila sesuatu isu yang dirundingkan itu memerlukan masa yang lama untuk diselesaikan. Ini cara untuk mengelak. Apabila kamu dapati isu itu adalah isu yang rumit untuk diselesaikan dan perlu masa. Oleh itu, kamu sebagai pihak ataupun wakil yang diajak berunding, yang terlibat dalam perundingan akan menggunakan strategi ini dengan menyatakan kepada pihak lawan kamu bahawa kamu tidak boleh memutuskan, bahawa kamu tidak boleh membuat keputusan dan kena berbincang semula kepada pihak pengurusan atasan. Ini cara untuk kamu mengelak daripada membuat keputusan dalam masa tersebut. Sebab kamu rasa keputusan itu adalah keputusan yang sangat kritikal, yang penting dan perlu masa yang lama untuk kamu selesaikan. Jadi alasan guna sahaja
limited authority, bahawa kamu tidak ada kuasa untuk buat keputusan. Okey. Jadi ini antara ya beberapa taktik dan strategi yang biasa digunakan dalam perundingan. Ya, kita ada bad guy, good guy, bad guy. Kita ada red herring, kita ada outrageous, kita ada limited authority, kita ada apparent withdrawal. Okay, kemudian kita ada apa lagi? Trial dulu. Okay. Jadi, cikgu harap anak-anak pelajar boleh ingat ya kesemua strategi dan taktik perundingan ini dan boleh mengaplikasikan dengan situasi yang diberi. Okey. Jadi sekian saja perkongsian cikgu untuk kali ini ya. Bolehlah ke channel cikgu untuk melihat video-video lain berkaitan dengan subjek pengajian perniagaan. Sampai di sini sahaja. Terima kasih. Jumpa lagi. Bye.